Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi, insyaallah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir yang mana kali terakhir kita bincangkan, kita habiskan alhamdulillah berkenaan dengan takrif ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf tadad, dan takrifan atau pengenalan bagi ikhtilaf yang kepelbagaian atau ikhtilaf yang bertentangan. So, kita kata bahawa itu sebenarnya bila kita bincangkan akhir perbincangan kita berkenaan dengan sumber-sumber tafsir, sumber-sumber tafsir, dan kita sebut berkenaan dengan tafsir salafus salih, tafsir salaf ataupun tafsir bil ma'thur. So kita ada sebutkan berkenaan dengan masalah bila salafus salih mereka berijma' ke atas satu tajuk, mereka setuju dengan satu pendapat, memang kita kena anggap benda itu sebagai marfu' kepada Nabi SAW, sebab ijma' para sahabat adalah hujah, begitu juga para tabi'in selepas mereka. So, dengan sebab itu bila perbincangan tersebut timbul, maka dibahaskanlah berkenaan dengan bila bercanggahan pendapat mereka, kenapa percanggahan itu berlaku. Tapi bila kita bincang itu sebenarnya daripada pengenalan diberikan, percanggahan yang ada dalam tafsir sebenarnya majoriti dia macam Syatibi nyatakan dia adalah benda tak khilaf tapi disangka khilaf, sebab kerana orang tak faham berkenaan dengan ikhtilaf tanawwu'. Kerana kita bincang itu ada 4 benda yang Ibn Taymiyah rahimahullah berikan sebagai contoh ataupun bentuk ikhtilaf tanawwu'. Yang ini seorang ahli tafsir itu menggambarkan, semua ahli tafsir itu menggambarkan mengenai satu makna yang dikendaki dengan gambaran yang bukan gambaran teman dia. Kemudian tapi menunjukkan pada satu nama, satu benda, tapi tidaklah tapi dia bersatu dalam masalah pengertian. Macam tafsiran berkenaan dengan siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu apa? Boleh katakan apa, banyak pendapat kita dengar, tapi bila kita baca balik dia sebenarnya menunjuk pada satu perkara. Yang kedua, bahawa menyebut setiap ahli tafsir tadi nama umum, nama umum, kemudian dengan sebahagian bentuknya di atas contoh macam apa, la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Na'im tu apa? Ada kata makan, minum, ada kata Islam, ada kata sekian. Semua sekali itu pendapat tu menyebut sebahagian daripada atau contoh daripada nama umum berkenaan. Yang ketiga, memang lafaz tersebut ada lafaz yang berkali-kali ada 2 perkara. Macam apa? Musyarak kan, dia 2, mutawatir dengan dia mutawatir ataupun mutaqaribah. Kan satu hampir maksud, satu lagi apa, dia dikongsi sama ada kerana dia mutawatir ataupun dia mustarak lah. Pada asal pasal kita kata itu ada lafaz macam apa, wal laili idza as'as kan. As'as tu dua maksud. Ja'a pun dia, dhahaba pun dia. Tapi bila kita bincang balik, maksud tak ada masalah, sebab perbezaan itu tidak memberikan kesan kepada pengertian ayat berkenaan. Demikian juga yang terakhir, yang dia semua tafsir tadi menggambarkan gambaran dengan lafaz yang hampir-hampir serupa. So itulah sekali kita bincangkan itu, alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk pada tajuk baru. Bila kita bincang, kita kata kalau betul ada berlaku khilaf ataupun percanggahan yang tadad, bertentangan di antara ahli tafsir, apa punca dia? Apa punca perbezaan ataupun ataupun percanggahan penjelasan salafus salih berkenaan dengan ayat ataupun kalimah daripada Al-Quran Karim? Apa sebab dia? Okey, baik. Asbabul ikhtilafi fi tafsir salafi. Sebab-sebab percanggahan pada tafsir salaf. Kita wujudul ikhtilaf min taba'il bashari. Sesungguhnya wujudnya percanggahan ni adalah di antara tabiat semula jadi manusia. Yang Allah Ta'ala jadikan, kita memang akan bercanggahan. Semua orang akan ada cita rasa masing-masing. Rambut sama hitam, hati lain-lain.
Sebab tu juga kalau kita tengokkan masalah apa, cantik tu kan, di mata kita dengan cantik di mata orang lain sama tak sama, berbeza. Kadang bila digambarkan, asyik orang bayangkan apa, kalau kurus cantik kan, kita tengok di suapkan macam tu. Tapi pada masyarakat yang tak didedahkan dengan media-media apa macam majalah apa antarabangsa, fashion dan sebagainya, diorang tak nampak macam tu. Macam Mauritania lah, kalau saya tengok satu rencana mengenai Mauritania, di negara dia perempuan yang berisi tu yang cantik, kalau yang tak ada daging tu tak cantik. Kita tengok macam pelik kan, tapi di sisi mereka macam tu. Bahkan ibu-ibu ni kalau nak pastikan anak dia kahwin, kena force feeding, paksa makan. Siap kepit kaki punya anak, letak kayu celah jari kaki anak tu, kepit, suruh minum susu tengah malam, susu unta, nak bagi anak dia berisi. Kalau tak, orang tak kahwin. Macam mana? Sebab tu kalau semua nak satu jenis saja, serupa saja. Dan saya adalah orang tak kahwin dengan orang bangsa ni, yang ni tak kahwin dengan bangsa ni. Contoh semua orang nak jumpa rupa Eropah, siapa nak kahwin dengan Afrika? Kalau semua nak Afrika, siapa nak kahwin dengan yang bangsa lain? So basically itu akan sebenarnya kepelbagaian tadi, ataupun di perbezaan cita rasa tu memang biasa, pendapat dan sebagainya. Dan dia kata lan tafanku anhum la tanfaku anhum, yang tidak akan terpisah daripada mereka sentiasa. Wa hum min qadarillahi fihim, dan dia termasuk daripada qadar, ketentuan Allah Taala pada manusia. Tapi ini bukan pula jadi alasan macam saya sebut itu kan, bila jadi kes apa, tok guru pergi kanan, Nabi pergi kiri, Nabi pergi kanan, tok guru pergi kiri kan. Ada ustaz tu dia konon nak mengiyakan juga kata-kata tersebut. Sebab Allah Alam, mungkin dia bengang kot, asyik kena bantai dengan ustaz Salafi. Last sekali dia pun jadi macam datangkan, dia kata para sahabat Nabi bercanggahan, dia kata. Tengok kisah berkenaan dengan Nabi kata jangan solat kecuali di Hudaibiyah, jangan solat asar kecuali di Hudaibiyah. So para sahabat faham macam-macam. So apa salah kita berbeza-beza? Sedangkan para sahabat bercanggahan, lepas tu mereka tengok apa Nabi punya keputusan. Kalau Nabi kata salah dan betul, mereka ikut situ. Kalau Nabi diamkan, maka dia anggaplah benda tak ada masalah untuk A atau B. Bukan keputusan bercanggahan itu bagus. Percanggahan itu adalah tabi'i kita, memang kita akan bercanggahan. Dia masalahkan ukuran kebenaran itu bukan kerana bercanggah. Faham tak? Asal kita ni manusia, yang bercanggah okey lah. Tak boleh macam tu sebab kita ada panduan. Kalau panduan tidak ada, Nabi tidak ada, yalah kita bolehlah bercanggahan. Kita bolehlah berbeza-beza pendapat. Tapi bila Nabi datang keputusan, macam mana boleh ada manusia, ada pilihan lain selain pilihan Allah dan juga Rasulnya? Ini pelik sikit lah. Kadang salah faham. Jadi kena faham, bercanggahan itu memang tabi'i kita. Cuma dekat sini bila dalam bab tafsir ni kan, itu akan memberi kesan kepada sebahagian, tapi bukan itu keputusan kita. Faham, pegang tu dulu baik. Pasal kita tak boleh nak asingkan, kita akan bercanggahan. Fa fi alsinatihim ikhtilaf, maka dalam lidah-lidah mereka manusia ni bercanggahan. Hatta yang cakap bahasa Melayu pun ada canggah-canggah juga. Pantai Timur punya bahasa, Utara punya bahasa, kan, orang negeri P9 punya bahasa, Johor punya bahasa, kan, Melaka, dia akan ada percanggahan. Tak boleh tak ada percanggahan, memang akan ada. Wa fi alwanihim, pada perbezaan mereka, percanggahan mereka dalam masalah warna. Ada hitam, ada putih, ada kelabu, ada sekian sebagainya. Okey. Wa fi aqaidin, pada kepercayaan mereka pun. Wa fi afkarin, pemikiran mereka, cara mereka fikir pun akan ada percanggahan. Ila akhir, sampai ke akhirnya kita akan jumpa percanggahan yang banyak. Wal maksud, yang dikendaki anna waqul al-ikhtilafi baina ulamil ummati laysa dhamman alaihim. Bahawa bila kita sebut macam ni, percanggahan di antara para ulama umat ini bukanlah celaan ke atas mereka. Itu basic, kena pegang. Pasal kita tahu bahawa bila kita sebut para ulama tadi dalam tafsir, contoh para sahabat Nabi SAW, mereka orang yang telah berikan penyaksian berkenaan kebenaran hati mereka. Allah kata fa'ali mama fi qulubihim. Bila mereka berjanji di pohon di pokok Samurah, di berjanji Hudaibiyah tu, Allah kata Allah tahu apa dalam hati mereka. Mana Allah Ta'ala tahu mereka semua benar. Lepas tu lepas Allah Ta'ala turunkan ke atas mereka ketenangan. So basically Allah Ta'ala tahu memang mereka punya keadaan macam tu. Jadi bila mereka yang hati bersih pun baik, ini tiba ada bercanggahan, jadi soalan dia kan, maksud dia boleh tak kita salahkan siapa kat situ? Itu masalah dia. Tak boleh kita anggap para sahabat Nabi bila bercanggahan ni, seorang niat jahat, seorang niat baik. Macam Syiah kan, dia pandang para sahabat, dia tengok yang ni ada niat jahat nak kuasa, yang ni niat jahat nak sekian, yang ni niat baik sebab bersama Ali. Tak ada, kita ada fahaman macam tu.
Sebab tu para sahabat semuanya udul. Setiap kali mana kita dengar daripada para sahabat pemberitahuan tentang satu perkara, kita angkat tangan. Sebab tu last kali minggu last kot sebelum kita balik hari tu, saya tekankan sikit. Sebab bila hari tu kes percanggahan, khilaf tentang tajuk masalah kunut subuh lah. Kenaan apa lagi? Tangan turun kaki, turun tangan dulu, lutut dulu sebagainya. Masalah talqin atau kubur. Ibn Taimiyah sendiri kata benda tu pendapat paling sederhana adalah mubah. Tapi ada orang dia marah, dia kata apa ni bid'ah, dia kata langsung benda tu khilaf. Sedangkan benda tu khilaf. Kenapa kita terima khilaf? Sebab para sahabat terlibat. Kalau tak ada para sahabat, cakaplah bid'ah. Ahlan wa sahlan, silakan. Tapi bila para sahabat terlibat dalam perkara berkenaan, tahan diri anda. Jangan tengok je tak ada. Ini Nabi tak buat, tunggu jap. Dan para sahabat Nabi SAW, pasal cerita dia orang bercerita apa yang ditanya. Kadang-kadang ada para sahabat, dia ada pengetahuan tapi tak cerita kat orang. Tak penting kan, macam kena contoh macam Anas bin Malik. Kalau tidak kerana pasal dia bimbang, takut tersilap, dia tak cerita. Walaupun dia adalah khadam Nabi selama 10 tahun. Dia tahu macam-macam perkara luar dalam. Dia masuk rumah Nabi, hantar air dan sebagainya, semua kerja dia. Nabi pergi tandas pun dia tolong tukang bawa barang untuk Nabi pergi tandas. Tapi bila dia kata aku apa kalau bukan kena sabda Nabi SAW, man hadasa anni bi hadithin yura annahu kadiban fa wahadul kadibin, mana siapa mencerita daripadaku satu perkara, satu cerita yang dilihat ia adalah pembohongan, maka dia adalah seorang pembohong. Kalau bukan kena hadis ni, aku cerita pada kau macam-macam benda. Macam-macam benda aku cerita pada kau. Muaz bin Jabal tu juga, dia nak ceritakan berkenaan dengan hamba ke atas Allah ke atas hamba. Kita kena mati pun dia cerita. Sebab bimbang takut dia macam menyorokkan ilmu. Pasal bimbang takut orang ramai akan berhenti beramal. Sebab asalkan tak syirik, ikut pada hadis sebut tak syirik, insya-Allah orang tu takkan dia akan dapat keampunan Allah Taala, bahkan boleh masuk syurga. Allah Taala akan azab mereka. Jadi bimbang takut orang berhenti beramal asal tak syirik kan. Jadi masalah kat situ. So dia berhenti cerita. So biasanya ada pula kadang separuh hadis-hadis tadi datang dengan persoalan. Bila orang tanya soalan, baru para sahabat cerita. Kalau tidak, lain-lain itu diorang cuma belajar terus daripada mereka. Itu sudut asal, kena jaga-jaga sikit. Jadi sebab tu para sahabat Nabi SAW, kita kata mereka ni satu guideline kita. Bukan masalah apa dari Nabi ada ke tidak, tengok mereka. Kalau dia kata tak kuat dia seorang, kita ambil yang ramai. Kita ambil yang majoriti. Yang seorang dua orang ni kita kata mungkin ada tapi tak kuat berbanding yang ramai. Tapi untuk kita salahkan mereka, cela mereka dan sebagainya, langgar hadis Nabi, tidak. Tidak sekali-kali إذ لا أحد من المجتمعات يسلم منه. Kerana tidak ada seorang pun daripada mana masyarakat terselamat daripada percanggahan. Itu maksud asal. Baik. Waqad waqa'a al-ikhtilafu fi tafsiri kama waqa'a fil ahkam. Sudah telah berlaku percanggahan dalam tafsir sebagaimana berlakunya percanggahan dalam hukum. Masalah fatwa kan, ini halal, ini boleh, tak boleh sebagainya. Walihadha ikhtilafu, dan untuk walihadha ikhtilafi asbabun aujabathu, dan untuk percanggahan-percanggahan ni ada punca-punca yang memestikannya, menyebabkan dia terjadi. Wa ilalun aujadathu, dan juga punca dan juga illah. Sebab apa punca-punca yang mewujudkannya. Wal amru fil ikhtilafi fin nasi idza kana ma'luman lil mujtahidin yarji'u ila ahadi syai'aini. Dan dia kata urusan pada percanggahan terhadap nas apabila ia sedia diketahui di sisi ahli ijtihad. Ahli ijtihad pun nampak dah hadis tadi, dalil tadi. Tapi diorang bercanggah juga, kenapa? Dia akan kembali kepada dua perkara. Salah satu dua perkara. Pertama, al-awwalu ikhtilafu fuhumul mujtahidin minal ulama. Okey. Pertama, percanggahan kefahaman orang-orang berijtihad di kalangan para ulama. Ni terang kejap lagi. Kenapa boleh berbeza pemahaman mereka? Memang manusia ni kan ada yang cerdik, tinggi, pemikiran dia pandai, ada yang kurang pandai sikit. Ada yang lama duduk dengan Nabi, ada kurang duduk ujung hayat Nabi. So benda-benda macam ni kadang-kadang memberi pengaruh kepada masalah fatwa ataupun kata-kata mereka berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Sebab mereka berbeza-beza mujtahid ni dari segi kefahaman di kalangan para ulama. Kedua, ayakuna nasu muhtamalan li aktsara min makna. Bahawa berkebarangkalian, nas tu berkebarangkalian untuk lebih satu makna. Pertama, diorang sendiri ahli ijtihad tadi, mujtahid tadi, mereka ada beza kefahaman. Yang kedua adalah nas itu ada kebarangkalian untuk lebih satu makna.
Macam mana boleh nanti kita terangkan. Ya, baik. Dia kata fa idzan fal khilafu minhu ma yarji'u ila al-mujtahidi wa minhu ma yarji'u ila an-nassi. Maka kalau macam tu, ya. Percanggahan ada di antaranya kembali kepada mujtahid itu sendiri dan ada di kalanya ada di antaranya kembali kepada nas yang datang. Keumuman lafaz tersebut. Macam baru lelaki siapa? Puasa 6 hari dalam Syawal. Kan kecoh kan? Tapi ada perbincangan min tu apa maksud dia? Min tabaid ke? Min sekian ke dan sebagainya. Lepas tu kemudian masalah kefahaman dia kata man shoma Ramadan mesti cukup 30 hari ke tidak. Dan ada pendapat macam Syekh Utsaimin rahimahullah, dia anggap bahawa selagi tak sempurna puasa Syawal, puasa Ramadan, puasa Syawal tadi tak masuk lagi. Mana orang tu kan kedepankan yang qada tu dulu, baru kemudian barulah puasa yang sunat. Ini jadi berat jugalah setengah orang dengar macam tu kan. Walaupun pihak yang kata tak ada je alasan. Sebab isteri Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Aisyah nyatakan bahawa mereka dahulu menggantikan puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban. So dia ada dua kebarangkalian. A, diorang tak puasa Syawal. Tak puasa sunat Syawal lah. Atau B, diorang kedepankan dulu, kemudian tangguhkan berganti. Itu kan salah satu kebarangkalian itu ada. Sebenarnya kebarangkalian itu ada. Ni kita kata masalah nas tadi ada. Kita panggil apa? Kebarangkalian kita nak faham tadi. Boleh faham macam tu ke tidak? Okey. Jadi, dia kata wa min yarju' ila nas, ada balik pada nas. Ada pada ahli tafsir apa mujtahid itu ada balik pada nas. Okey. Wal muallafat fi asbabil ikhtilafi fi tafsiri najiratun. Dia kata dan karangan-karangan tentang sebab-sebab percanggahan dalam tafsir adalah amat jarang. Jarang sangat kita jumpa kitab yang membincangkan tentang percanggahan tafsir, punca percanggahan mereka. Okey, memang kita panggil apa? Memang sangat jarang. Kebanyakan dalam hukum. Dalam masalah fiqh, usul fiqh, yes, kita akan bincangkan kenapa ahli tafsir ahli fiqh tu bercanggahan pendapat. Kenapa yang ini kata makruh, yang ini kenapa yang ini kata haram, tapi yang ini kata sunat, kenapa? Ada akan bincangkan. Lepas tu kita dengar ada usul fiqh, dia ada masalah apa kaedah fiqhiyah di kalangan para ulama mazhab itu sendiri pun berbeza. Cara mereka ambil hukum, cara mereka faham dalil. Dan kadang-kadang dia bergantung kepada apa mereka baca daripada karangan ulama terdahulu tentang fiqh. So dia faham macam mana para ulama tadi faham dalil. Kenapa para ulama faham macam tu? Jadi ini sudut pada kes berkenaan dengan fiqh, ya, betul. Cuma bab tafsir macam dikatakan di sini sangat jarang. Terutama pasal kita tengok salafus soleh sendiri, kebanyakan mereka macam disebutkan perbincangan kita pada permulaan, perbincangan tentang tajuk usul tafsir ni, memang kita sebutkan berkenaan dengan salafus soleh sendiri, ramai yang mengelak daripada masuk di bidang tafsir. Tanya hukum hakam, dia cerita. Dia akan cerita halal haram. Tanya tafsir, dia diam. Sebab takut salah dalam memberitahu tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hukum tadi kita akan mungkin berpandu kepada para sahabat punya keputusan. Para sahabat belajar dengan Nabi SAW. So kita boleh dapat hukum. Kemudian tapi dalam kes tafsir tadi, terutama pada apa yang para sahabat tak bincangkan, terutama mereka sendiri orang Arab, kalimah tu datang mereka terus faham. So dia tak bincang lah, tak ada canggah. Sebab tu bila tak ada percanggahan, dan kita tak ada sebab untuk bahaskan kenapa dia orang bercanggah. Bab berkenaan fiqh je. Sebab kadang-kadang Nabi SAW benda Nabi buat, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, Nabi kita satu, Quran kita satu, kenapa kita ada percanggahan? Saya kata, bab solat, dia kata. Saya kata, Nabi SAW solat untuk tempoh yang panjang. Maksud dia, kalau kita katakan bahawa Nabi SAW terima arahan solat bermula daripada sebelum hijrah, katakanlah 3 tahun sebelum hijrah, atau ke 10 contohnya kan. Lepas tu Nabi solat sampai hijrah tadi 13 tahun. Dan Nabi buat occasion yang berbeza. Di tempat ini, dekat sini. Orang ni nampak apa dia nampak, orang tu nampak apa dia nampak. Tangan tinggi mana, letak mana tangan kan. Semua sekali tu adalah punca untuk kita kata kepelbagaian tadi. Hatta benda yang sama berlaku berkenaan bacaan Quran. Lafaz bacaan Quran tu. Jadi saya kata kerana Nabi sampaikan dalam tempoh yang panjang, buat dalam tempoh yang panjang, maka benda tadi akan berlaku canggahan. Tapi kalau benda buat sekali saja tak ada canggah. Contoh macam
Apa? Haji. Nak buat sekali je. So para ulama bab haji ni kan tak ada macam khilaf. Boleh tak wukuf sebelum Arafah? Lepas tak ada. Sekali je. Bilangan tawaf dia tak ada sebarang percanggahan kat itu. Sebab benda tu Nabi buat sekali. Adapun benda yang buat banyak kali ni memang macam itulah keadaan dia. So, apa orang ni nampak kita tak boleh nafikan. Ni nampak kita tak nafikan. Bahkan keluasan benda berkenaan kemudahan bagi umat. Tapi kalau benda Nabi buat sekali saja, contoh saya kata macam haji tak ada beza. Tak ada percanggahan untuk hari kan melontar berbiji batu, tak ada. Macam 9 ke 7, tak ada. Tak ada. Pasal Nabi buat sekali. Perbuatan sekali ni tak dapat kita jumpakan perbezaan-perbezaan. Adapun yang Nabi buat dekat sini ketika perang, ketika tak perang akan timbul perbezaan. Sebab tu saya kata kena faham macam tu. Sebab tu dalam bab hukum para ulama akan boleh terbuka lah. Tapi bab tafsir ni macam dia kata kat sini memang jarang. Sangat jarang. Okey. Wa qad sarada ba'du hadhihi al-asbabi Ibnu Jazzi fi muqaddimat tafsirihi. Dia telah membawakan sebahagian ba'du hadhihi al-asbabi. Sebahagian sebab-sebab ni, punca-punca percanggahan ni Ibnu Jazzi dalam muqaddimah tafsir beliau. Dia ada bawakan tentang kenapa percanggahan berlaku. Sikitlah. Kemudian waqad ulifa fi asbab al-ikhtilafi risalatan ilmiyatan bin unwan. Kemudian telah dikarang juga satu dalam sebab-sebab percanggahan, satu risalah ilmiah dengan tajuk Ikhtilaf Mufassirin Asbabuhu Atharuhu. Ni risalah ilmiah, risalah ni apa untuk mendapat darjat doktorah, mana PhD yang dikemukakan oleh Syekh Saud bin Abdullah Al-Fanisan. So satu buku ada kitab dikarang. Zaman kita lah, tapi zaman dahulu punya boleh katakan jarang kita jumpa tentang perkara ni. Okey. Wa yumkinu istifadatu fi hadha al-mawdu'i mimma kutiba fi asbabil ikhtilaf ulama fi min haythul umum. Tapi boleh dikata walaupun kita usaha tafsir ni, bab tafsir sendiri kita kata karangan sedikit, tapi boleh kita ambil faedah dalam tajuk ini daripada apa yang ditulis, tentang sebab-sebab percanggahan para ulama secara umumnya. Kenapa para ulama bercanggahan? Ini terutama pada masalah hukum lah. Masalah hukum. Di antara buku kalau orang nak tengok antara kitab yang bagus dalam tajuk ni, kitab Bidatul Mujtahid Ibn Rushd Al-Qurtubi. Dia memang buku dia tu kalau kita lihat dia dia bawakan dalil. Kenapa orang ni kata wajib ni, kenapa sekian. Dia bawa kenapa, dia akan bincangkan secara detail sebenarnya. So siapa belajar kitab tu dia akan nampak lah kenapa orang bercanggahan, kenapa ulama ni kata boleh ni, kenapa tak boleh. Sebab cara pemikiran mereka ataupun cara kadang-kadang bahkan kaedah fiqhiyah mereka, kaedah fiqh mereka tak sama. Usul kaedah mereka tak sama. Macam kadang-kadang orang kata macam mazhab Hanafi kan. Bila sering orang kata mazhab Hanafi ni kuat pakai akal. Jawapannya salah sebenarnya. Mazhab Hanafi sebenarnya dia kuat pakai hadis dhaif. Bagi dia kalau hadis dhaif ada akal, ada dhaif tu akan dikedepankan berbanding akal. Lepas tu ada satu tajuk lah yang agak pelik berkaitan dengan solat minum air. Pasal hadis tu dhaif. Tengah-tengah ada solat, kita dapat imam kita kan. Kita ada air sebelah. A minum, B ikut mazhab Hanafi boleh. Kita kata pahal. Dia kata pasal kisah malam jin. Malam jin kan Nabi SAW ni dahaga. Kemudian Nabi minum. Dan tengah solat Nabi ambil minum. Ini tapi masa riwayat tak sahih. Jangan orang salah faham berkenaan perkara ini. Dia kata macam mazhab Hanafi ni kuat pakai akal. Dia akan pakai akal pada perkara-perkara yang pada mereka tak ada, pasal dia kurang sahabat. Di Iraq lu kurang sahabat. So untuk reference hadis tadi tak ada. So apa yang ada pada mereka itu yang pakai. Abu Hanifah dan juga anak-anak murid dia kan pakai macam tu. Tapi dalam masa yang sama ini punca kita panggil percanggahan. Kenapa diorang cakap macam ni? Sebab tu kalau macam kitab Ibn Taymiyah Raf'ul Malam Aimatil A'lam tu patut dipelajari. Sebelum orang tu nak kata imam ni apalah langgar hadis, apalah tak ikut hadis kan. Jaga-jaga. Sebab anda mungkin tak tahu apa yang diorang tahu. Ini bukan style sufi style sufi memang tak ada hadis pun. Dia langgar macam tu je. Mungkin ada riwayat yang tak sampai pada tok guru awak, dia kata. Mungkin Bukhari pun tak tahu. Ni jaga-jaga sikit Ini ada bezakan sikit. So balik pada asal para ulama yang kita kenali mereka ni pegangkan sunnah. Kan? Tapi tiba-tiba dalam perkara ni dia tak
pegang. Tajuk yang kita nampak hadis ni kuat. Kenapa? Contoh macam Imam Malik rahimahullah, kan dinukilkan 3-4 hari ni sebar-sebarkan kata Imam Malik kata puasa 6 hari Syawal ni makruh. Makruh kan. So jadi bila sebut yang tu kenapa? Sebab Imam Malik kadang-kadang tajuk dia bila benda tersebut hadis tadi, dan kena ingat pengumpulan hadis zaman Imam Malik tak selesai lagi. Zaman dia masih lagi hadis kan, pasal bila para sahabat Nabi tinggal tempat berbeza-beza di Syam, di Mesir sebagainya kan. Imam Malik tinggal di Madinah saja. Dia tak keluar. So, jadi bila dia tak keluar kat sana, tempat lain, mungkin ada hadis yang tak sampai pada dia. Kena pegang macam tu. Jadi bila dia keluarkan pendapat, dia lebih kuat tengok apa amalan penduduk Madinah. Bahkan bagi dia, amalan penduduk Madinah ni adalah hujah yang mesti dipakai oleh semua. Tapi Laith bin Sa'ad jawab balik pada dia. Bila dia tulis surat antara risalah Imam Malik kepada Laith bin Sa'ad, menasihatkan berkenaan masalah kena wajib ikut penduduk Madinah. Laith bin Sa'ad jawab balik lah. Antara alasan Laith bin Sa'ad kata, kerana para sahabat Nabi berserakan. Lepas Nabi wafat, kan, lepas penaklukan jajahan yang besar, para sahabat tinggal di Syam, tinggal di Iraq, tinggal di Yaman, tinggal di banyak tempat negara luar. So jadi ilmu Nabi SAW mungkin kat sana pun ada, sana pun ada. So untuk kata bahawa semua penduduk Madinah saja tak ada, itu masalah besar, dia kata. Dia orang bahaskan lah, dia tajuk sebut. So kadang-kadang benda macam ni pun punca percanggahan. Usul mereka dalam mengambil hukum. Dia bukan salah. Kalau kita fikir balik, macam logik lah kan. Tempat Nabi tinggal, takkan dia orang tak tahu apa yang Nabi buat. Tapi bila kita faham balik, ada para sahabat pindah kan. So sebahagian kat sini apa yang Nabi dah ajar, tapi sebahagian sana, yang kat sana. Tapi ingat semua ni kita kumpulkan, tarikat sufi tetap tak ada. Kumpul lah mana pun, pergilah ke hujung dunia mana pun, tarikat sufi ni tak ada sahabat Nabi bawa. Saya perasan kan satu benda yang diorang buat kelawak. Diorang buat diorang ceritakan berkenaan dengan pengambilan sanad. Mula-mula diorang buat dulu Ali, ujung sekali kan. Ali Nabi, tapi lepas Ali Hasan al-Basri. Problem Hasan al-Basri tak pernah riwayat apa-apa daripada Ali. Ni ijma'. Semua tahu. Hasan al-Basri tak pernah riwayat apa daripada Ali. So diorang tukar kepada riwayat dia punya sanad daripada Abu Bakar. Okay, Abu Bakar turun kepada Salman. Salman lepas tu Qasim bin Muhammad. Bila kita cek balik, Salman al-Farisi dia mati tahun 33 Hijrah. Qasim bin Muhammad lahir tahun 35. So macam mana Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr? Kan pelik macam tak, saya tengok bukan tu, bawah tu lagi. Bawah tu turun lagi daripada Qasim tu kepada Ja'far as-Sadiq. Putus habis. Puluhan tahun. Bukan masalah tajuk Nabi Khidir je. Tapi tiap kali saya tulis kan, saya nak send, tak apalah nanti kali lah. Saya dah buka-buka kan, dah check balik kan, siapa lahir, siapa mati kan. Bukan seorang, 4 orang, 5 orang tak jumpa. Putus sanad bercantum apa bendanya, kawan tu mati, yang tu tak lahir lagi. Pelik betul kan. Macam mana Salman Farisi mati 33, Qasim bin Muhammad lahir 35, dia Qasim Muhammad dapat riwayat daripada Salman. Apa hal kan? Daripada onyang dia. Onyang lah Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Wallahu a'lam. Mimpi kan batal lah. Kalau semua orang boleh mimpi, Sani Buddha boleh mimpi. Ingat semua orang boleh mimpi. Kita tidur lama mimpi apa? Baik. So kena faham kat sini. Jadi oleh kerana sumber untuk masalah khilaf, punca khilaf ahli tafsir ni, pada sebab khilaf mereka ni tak ada kitab khusus yang banyak, tak ada kitab dikarang khas dengan banyak. Maka dia kata boleh ambil faedah dalam tajuk ini daripada apa yang tulis dalam sebab-sebab turun, sebab-sebab pencanggahan para ulama dari sudut daripada sudut umum, terutama dalam fiqh lah, dalam fiqh atau hukum, itu yang timbul dia. Dia kata wa min ahmiha, ini ada terpenting sekali adalah Risalatu Ibnu Sayyid Al-Batliusi. Okay, yang mana allati samaha dinamakan Al-Insaf fi tanbihi 'ala al-ma'ani wal asbab allati aujabat al-ikhtilaf bainal muslimin fi ara'ihim. Bersifat insaf, sifat sederhana pada memperingatkan mengenai pengertian-pengertian dan juga punca-punca yang memastikan percanggahan di antara orang Islam pada pendapat-pendapat mereka. Tapi ini umum lah, baik. Dia kata wa tarji'u ahamiyatuha,
ila annahu dzakara fi ba'dil asbabi ayatul ikhtilafil mufassirun fiha. Baik. Dan penting risalah tadi kerana apa? Kembali kepentingan risalah ni kepada bahawa ia menyebut pada sebahagian punca-punca percanggahan tu adalah ayat-ayat yang bercanggahan ahli tafsir padanya. Okay, fi ba'dil ayat asbab ayatin ikhtalafal mufassirun fiha. Disebut ayat-ayat Quran yang ahli tafsir bercanggahan mengenainya. Walaupun dia orang sebut dia jadi kat situ kait dengan tajuk kita lah. Maksudnya dia cuba untuk cari punca kenapa ahli tafsir bercanggahan pada ayat berkenaan. Maksudnya ulama bercanggahan atau umat ini bercanggahan pada ayat tersebut. So jadi dia cuba untuk bincangkan, so kena dengan tajuk kita. Wa bayyana sababa ikhtilafihim, dan dia jelaskan sebab-sebab atau punca percanggahan mereka. Okey, kemudian wa min asbabil ikhtilafi bal mufassiri salaf. Okey, di antara punca-punca percanggahan atau sebab percanggahan di antara ahli-ahli tafsir salaf. Okey. Tapi ingat dekat sini kena ni al-farqu bain asbabil ikhtilaf wa ikhtilaf tanawu' tadad. Dia kena ingat balik perbezaan di antara sebab-sebab percanggahan itu dah percanggahan tanawu' dan tadad. Kita kena ingat situ sebab balik pada asal itu antara punca yang penting. Sebab kalau kita bincang berkenaan dengan istilah tanawu', benda tu pada asalnya macam dia sebut tadi tu bukan pun khilaf sebenarnya. Dia cuma bagi orang yang tak faham dia akan kata khilaf. Bagi orang yang faham dia tahu bahawa sebenarnya adalah gambaran yang berbeza daripada tafsir tadi kerana sebab-sebab kalimah ke atau sebab-sebab kerana macam kita terang itulah. Mana dia orang cuba nak gambarkan tapi sudut masing-masing. Okey. So dia kata dalam tajuk tu fi asbabil ikhtilaf yakunu al-bahsu an sababil mujibu li wuqu'il khilaf ikhtilaf bainal mufassirin. Dia pada kajian yang berkenaan dengan sebab-sebab percanggahan yang menjadi kajian mengenai punca yang memastikan berlakunya percanggahan antara tafsir. Adapun apa ada percanggahan yang pelbagai dan bertentangan, fa yakul bahsu an naw'i hadzal ikhtilaf min haitsu tanawwuhi aw tadadudihi. Maka jadi kajian berkenaan dengan bentuk khilaf tadi dari segi masalah kepelbagaian atau pertentangan, dan kebarangkalian berpendapat dengan semua pendapat tadi ataupun dia bermacam-macam maksud ataupun dengan salah satu saja dengan kita tarjihkan di atas bahawa dia pertentangan. So kalau dia kata ada pertentangan, yes, kita akan tarjihkan, tapi kalau tidak kita anggap tak ada. Okey. So kat sini diterangkan, tapi ini sekadar akan masuk sikit kepada ikhtilaf tanawu' kita bincangkan, sebahagian kat sini akan disebut balik. Akan disebut semula. Sebab hari itu kita bincangkan berkenaan dengan bentuk-bentuk percanggahan. Dekat sini kita terangkan punca percanggahan. Punca percanggahan. Kita kata ada dua. Sebab pertama, cara pemikiran ataupun fahaman ahli tafsir itu sendiri atau mujtahid itu sendiri. Kedua adalah kerana kalimah atau nas itu tadi berkebarangkalian lebih daripada satu maksud. Okey, pertama, dia kata al-ishtirak, perkongsian. Ishtirak perkongsian, maksudnya perkongsian. Wa huwa lafzul dalu ala akthara min makna. Dia adalah lafaz yang menunjukkan kepada lebih dari satu makna. Fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab. Tapi kena ingat juga macam kita terang tadi tu, dalam kes bahasa Arab kena ikut kepada apa yang dahulu, bukan yang sekarang. Ikut pada zaman sekarang perkembangan bahasa masih lagi timbul. Ada maksud-maksud baru dimasukkan ke dalam kamus-kamus bahasa Arab. Benda tak pernah pakai zaman dulu. Zaman sekarang baru pakai, macam Nawawi, nuklear. Orang Arab tak pernah pakai kalimah Nawawi nuklear. Dululah. Sekarang Nawawi tu pakai nuklear lah. Pasal dia nawa kan, nukleus. Nukleus, kalau kita ada sel, dalam tu ada otak sel tu, kita panggil nukleus dalam bahasa bahasa English. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil nawa lah. Tentu jadi istilah benda berkait dengan tajuk tu panggil Nawawi. Tapi Imam Nawawi bukan imam nuklear. Faham tak? Pasal dia Nawawi tu nama kampung. Kampung dekat Palestin, dekat belah utara, dekat Syam tu. Maksudnya kalau kita faham situ, kita faham Nawawi tu bukan itu. Tapi kalau ikut kamu sekarang, keluarlah Nawawi nuklear. Memang ada, kita tengok Google Translate kan. Dia terjemah kata letak Imam Nawawi, imam nuklear. Dia masalah. Ni istilah tak pernah guna. Macam zarrah kan. Zarrah asal bahasa Arab pakai apa? Kan kita terang berkali-kali. Zarrah dalam bahasa Arab asal dia adalah semut kecil yang berwarna merah yang merayap di badan tak dirasakan langsung.
Mithqala dzarratin tu gambaran pada mereka itu. Datang kita zarrah ni atom. Kita atom lagi kecil. Kan atom tu ni kecil. Kan macam molekul air tu dan dia ada atom. Air ada molekul. Molekul air tu terdiri daripada atom-atom. Hidrogen, oksigen kan. So, jadi kecil dari air tu kecil lagi. Tu masalah dia kan. Belum masuk proton, neutron dan sebagainya. So nak fahamkan sekarang, istilah baru akan keluar macam-macam. Tapi istilah lama bahasa Arab tu yang kita kena pakai. Jadi maksud ishtirak tadi mesti yang Arab pakai. Kena nak confirm benda berkenaan, kena buka kamus-kamus bahasa Arab yang tua lah. Macam-macam lisan Arab ke, Mujam Maqais Lughah ke, Sihah atau Mukhtar Sihah Jawhari ke. Buka kitab macam tu baru kita jumpa. Kalau buka kitab Munjid, masalah. Munjid ni apa, kamus yang kalau kawan-kawan kita belajar Mesir mesti pakai kitab Munjid. Tapi problem dia, kitab ni orang Kristian karang. Bukan orang Islam. Buka kitab Muslim ni kan, bila buka-buka mesti ada bismillah mula. Buka lagi kitab mana pun, bismillah mesti ada. Bismillah, alhamdulillah kan. Dia tak ada bismillah langsung. Kita macam, saya dulu waktu guru saya yang mengajar waktu saya belajar sekolah Sanawi dulu, memang banyaklah balik belajar Mesir. So buat balik kamus Munjid ni lah kan. Ada kawan-kawan beli kan. Saya tak teringat nak beli. Saya tahu kenapa. Macam pelik je. Satu lagi macam Mujah Asasi tu. Mujah Asasi merah tu kan. Pun tak ada bismillah. Saya macam tiap kali kitab ada bismillah ni kita macam rasa macam ni. Tapi ini moden lah. Kamu moden sebenarnya. Kamu moden. Istilah-istilah dia tadi. Munir Ba'la Baki tu yang Maurid. Dia Muslim lah. Tapi ya still moden juga Istilah moden. Kalau nak yang asal-asal yang macam lisan Arab kan, Tajul Arus ataupun Qamus Al-Muhit, Fairuz Abadi. Ini yang lama-lama yang mesti digunakan. Kalau orang buka untuk istilah akan buka situ. Jangan buka Munjid, tak ada. Tak ada. Dalam kamus Munjid tak ada. Salah. Pasal dia dah kira macam third atau keempat kot. Untuk dari segi masa rujukan bahasa. Yang asal tadi kena balik pada sana. Kalau awal lagi syair lah. Jadi basic dia kena faham macam tu. Jadi maksud dia ishtirak ni tadi, lafaz tadi menunjuk pada lebih satu makna dalam bahasa Arab. Wal mushtarak, dan yang dikongsi ni tadi, qad yakun min ahrufit tadad wa qad yakun la yakun. Dan dia kata dan mushtarak ni kadang-kala ia daripada bahasa ataupun perkataan yang bertentangan. Maksud dia dipakai maksud tadi tapi bertentangan. Makna against. Nanti contoh yang kita bagilah, saya bagi awal macam quru. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 quru. Quru ni apa? Satu maksud diorang faham sebagai orang Arab faham dengan kata dia adalah haid. Satu lagi pihak kata dia adalah suci. 3 suci ke 3 haid? Haid dan suci tak cantum. Dia tak boleh. Kalau haid lah, suci lah. Mana boleh kata haid tu suci tu haid? Tak boleh. Tapi dalam bahasa Arab diorang gunakan macam tu. Ini tadad lah. Dia bertentangan. Meaning tadi opposite. Completely opposite. Tak ada keserupaan. Memang berlawanan. Kalau kita pilih A, takkan masuk B. Kalau pilih B, takkan masuk A. Takkan sekali-kali. Ini ada yang ishtirak tu macam tu. Dalam bahasa Arab, ishtirak dikongsi kalimah tadi untuk 2 maksud, tapi tidak langsung ada kesamaan. Bahkan berlawanan. Pilih salah satu tak boleh. Ya. Wa qad la yakun, dan kadang-kadang perkongsian tadi tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan, tak ada masalah. Guna A atau B sama-sama je maksud dia. Boleh pakai. Dua-dua boleh memberikan maksud yang tidak ada pertentangan. Okey. Wa idza kana min ahrufit tadad, jika dikiranya dia adalah pada huruf ataupun bahasa yang bertentangan, faqad yajuzul hamlul ayati 'ala al-ma'nayain mutadadain, maka barangkali kadang-kadang boleh untuk kita bawakan ayat daripada 2 makna tadi yang bertentangan, tak ada masalah, boleh. Contoh macam tadi apa? Wal laili idza as'as. Datang pergi tak ada hal. Kita datang ke pergi? Tak ada hal. Macam kita katakan Allah sumpah dengan makhluknya. Apa saja makhluk Allah Ta'ala ada, dia sumpah. Kalau dia sumpah dengan malam ketika datang atau malam ketika pergi, dua-dua besar. Dua-dua hebat. Tak ada siapa boleh mengawal malam dan siang. Cuma baru ni lah ada.
anak saudara kan. Dia kata apa? Dia kata dia nak halau Ramadan pergi. Dia, budak ni autism sikit. Jadi cakap itu, dia budak-budak kan cakap lepas. Lepas tu tak suka dah Ramadan. Kan dia cakap itu. Tapi bila hari raya tu kan, papa Ramadan lari sebab dia halau ke? dia rasa bersalah. Kenapa tak ada Ramadan dah? Nak solat pula. Tapi hari yang dia tengah bad mood tu, cakap macam tu. Contoh kan. Okey. Tapi bila kita faham, saya kata dia cakap dengan saya kata macam ni. Tak adanya awak boleh alihkan matahari datang atau pergi. Bulan takkan bergerak kerana kuasa awak. Dia takut. Bukan awak menyebabkan Ramadan pergi. Bukan. Dia takut dia menyebabkan Ramadan hilang. Dia waktu time marah tu cakap. Ni contoh lah kan. Tapi benda ni pasal benda besar. Matahari terbenam atau terbit, tidak ada siapa boleh kawal. Itu yang hujah Ibrahim AS pakai kepada raja yang kata boleh buat segala benda, hidupkan matikan. Ya, dekat ujung tu bila dah raja kata ana huyi wa umit, aku hidup dan matikan, Ibrahim kata apa? Fa inna Allah ya'ti bisyamsil masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah datangkan matahari daripada timur, kau datangkan dari barat. Terdiam terus. Ini contoh. Jadi bila datang pergi matahari tadi, tak ada masalah, Allah tak sumpah ke mana-mana. Walaupun tadad as-asa pergi, as-asa datang, dia against. Kalau saya kata as-asa aliyun, datang pergi. Mana-mana lah. Mana boleh mana-mana. Faham tak? Ali as-asa. Datang pergi. Salah satu je. Tapi ketika dalam ayat tadi, macam dia kata boleh kadang-kadang, maksud bertentangan, tapi pakai serentak tak ada masalah. Either one kita pakai, tak merosakkan makna pun. Okay? Wa yakunani bimasabati tafsiraini lil ayati. Dan jadilah dua-dua maksud tadi, yang bertentangan tadi, dengan kedudukan tafsiran, dua tafsiran bagi ayat tersebut. Wa yakunu hadha idza ikhtalafa al-mahal. Dan ini berlaku apabila bercanggahan akan kedudukan. Tempat tadi kan, kedudukan tadi bercanggahan, maka kita boleh pakai dua sekali, tak ada masalah. Maksud dia tak ada jadi mustahil pun. Boleh dipakai dua-dua sekali dan maksud dia betul. Okey. Tapi yang kedua, waqad yamtani'u hamlul ayati alaihima ma'an. Tapi kadang-kadang akan terhalang membawakan atau ditanggungkan ayat atau dibawakan ayat ke atas dua-dua maksud tadi serentak. Ni kes kuruk tadi. Yang saya sebut kuruk tadi kan. Tak boleh. Either one. Bawa salah satu, kalau maksud A tak maksud B. Maksud B tak maksud A. Okey? Wa yalzamu minal qawli bi ahadihima apa dia kata? Wa yulzamu minal qawli bi ahadihima nafyul akhari. Dan dimestikan daripada kita cakap salah satu di antara keduanya menafikan satu lagi. Bila kita kata kuruk tu apa? Suci, dia bukan haid. Bila kita kata kuruk tu haid, dia bukan suci. Completely against. Tak boleh pilih salah satu. Okey. Sekarang dia bentangkan. Walaupun saya sebut ulang tadi lah, benda tu dalam contoh ada, tapi pasal kita bincang saja kalimah, orang dah blur. Dah macam apa benda ni kan. So kita bagi sebut. Tapi dalam contoh ni dia bagi balik. Okey, ulang balik dalam contoh ni, tengok balik. Minta air. Terima kasih. Okey. Jangan lari. Yang kan insiden. Baik. Wa ilaikal amthilatu, dan kepada anda dibentangkan contoh-contoh. Pertama, okey. Pertama A, hamzah. Minal mushtarakil mutadadi alladhi yajuzu hamlul ayati ala ma'nayaini al-mutadadaini. Okey, dia kata di antara perkongsian mushtarak yang bertentangan, yang harus untuk dibawakan ayat ke atas dua-dua maksudnya yang bertentangan. Wa yakunani bimathabat tafsiraini lil ayati, dan dua-dua akan jadi pada kedudukan dua tafsir bagi ayat tersebut. Lafzu as-asa, lafaz as-asa fi qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail, dalam surah At-Takwir ayat 17. At-Takwir ayat ke-17. Jazakallahu khair. Hari tu puasa kena dua.
Ni tak puasa tak apa, satu. Jadi minum lain. Baik. Okey, jadi lafaz as'asa fi qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wal laili idza as'as, demi malam apabila dia as'as. Okey. Dia kata faqad fusira lafzu al as'asa bi annahu aqbala. Maksudnya telah ditafsirkan lafaz as'asa, fusira lafzu as'asa bi annahu aqbala, dengan bahawa dia adalah datang. Wa fusira, dan tafsirkan juga bi annahu adbara, pergi. Datang, pergi. Okey. Wa bil awwali qala Ibn Abbas wa Qatadah wa Ibn Jubair. Dia kata dengan pendapat pertama tu, itu as'asa maksud datang, berkata atau berpendapat dengan kata-kata ni adalah Ibn Abbas, Qatadah bin Di'amah Sadusi, Sa'id bin Jubair. 3 orang. Wa bil thani, dengan yang kedua pula, qala Ibn Abbas juga diriwayatkan daripada Ibn Abbas, dia kata as'asa maksud dia adbara, dan juga daripada Ibn Zaid, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ibn Zaid tu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. So dia kata okey. Wa mithlu hadha, contoh macam ni dia kata, yajuzu hamlul ayati ala hadaini ma'nayain mutadadain. Maka pada seumpama ini, seperti ini, seumpama ini, semisal ini, harus untuk dibawakan, jazakallah khairan, harus dibawakan ayat kepada dua makna ini yang bertentangan. Dua makna ini bertentangan, datang pergi. Tapi macam sebut tadi, sebab kerana sumpah Allah Ta'ala dengan makhluknya dalam keadaan yang hebat, kan, makhluk tu hebat, yang kita tak ada kuasa dan upaya untuk bertindak balas pada masuk campur dalam urusan tadi. Tapi dalam masa sama, maksud tadi dua-dua kena. Allah Ta'ala sumpah dengan datang ke, dengan pergi ke, dua-dua besar. Fayakunu, maka jadilah lafzu as'asa dalan ala annal iqsama, maka jadilah, dia kata lafaz as'asa tu menunjukkan kepada bahawa sumpah, Allah Ta'ala sumpah kan, dia kata murad bihi awwalul lail wa akhirahu, dikendaki dengannya malam, awal malam dan juga akhir malam. Boleh masuk dengan awal malam ketika apa malam tu datang, dan ketika malam tu pergi, akhir malam. Fadalla ala hadaini ma'nayaini bilafzatin wahidatin, maka dia menunjukkan kepada dua makna ini dengan lafaz yang satu je. Satu meaning tapi dua maksud, datang dan pergi. Okay. Walau ji'ahuma bilafzaihima lakana walaili idza aqbala wa adbara. Kalau didatangkan, dia tak ada tulisan ji'a, didatangkan kedua-duanya. Mana maksud datang dan pergi tadi dengan dua lafaznya, pasti dia akan menjadi walaili idza aqbala wa adbara, demi malam apabila datang dan dia pergi. Demi malam apabila datang dan dia pergi. Tapi dengan guna as'asa tadi, dua-dua maksud ada. Ketika datang, ketika pergi. Awal malam, akhir malam. Okey. Okey, so ini dalam bentuk lafaz itu baik. Okey, dia kata wa minal mushtarakil ladzi min ahrufit tadad. Okey. Dan di antara, dia kata perkongsian yang dia daripada ahrufit tadad, lafaz atau bahasa yang bertentangan. Wa huwa kathir, dan dia banyak. Lafzul atiq. Atiq yang maksud dia apa? Usang atau qadim atau lama. Okey. Dia kata lafzul atiq min qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, yang mereka bertawaf pada baitil atiq. Baitil atiq jap. Okey, surah Al-Hajj ayat 29. Ayat 29. Dalam yang baru punya lain sikit. Okey, ditambah. Al-Hajj 29 Dia kata hendaklah mereka bertawaf di Baitul Atiq, itu Kaabah lah. Cuma Atiq tu maksud dia apa? Okey. Faqilah dikatakan Atiq tu bermakna qadim, lama. Dia kalau istilah Inggeris ancient. Ancient ni ada maksud banyak tau. Kalau kita ancient dengan maksud usang kan, macam tua. Tua usang. Purba. Lebih kurang kot. Kadang-kadang usang kan tak elok bunyi kan.
Tapi kalimah ancient tadi macam sedap sikit kan. Okay, kita dengar. Jadi dikatakan atik dengan maksud qadim. Dan dia ini wahwa, yang kata qadim ni wahwa qaulul Hasan bin Hasan Basri wa Ibn Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia kata pendapat pertama. Waqila, dia kata juga al-atik al-mu'tiq minal jababirah. Atik tu maksudnya yang bebas. Yang rumah yang atik bukan usang, tapi rumah yang bebas. Bebas apa? Al-mu'taq, yang dibebaskan, minal jababirati, daripada golongan pembesar-pembesar yang bengis, yang sombong. Golongan pembesar yang sombong dan bengis, dibebaskan rumah daripada itu. Maka sebenarnya memang dahulunya orang-orang musyrikin Mekah pun, pada zaman Nabi, tak ada siapa claim rumah tu rumah dia. Tak ada siapa claim. Jahat mana pun sekali mereka, tetap Baitullah tu tidak akan mereka claim untuk diri mereka sendiri. Tetap terbiar pada hak milik Allah Ta'ala. Tak ada siapa claim. Walaupun dengan diorang silih berganti bertukar-tukar dengan perangai macam-macam, tapi tak pernah diorang claim Kaabah tu milik mereka. Mereka ada keluarga pun yang datang kata ini Kaabah kami punya. So ini yang maksud bebas atau merdeka, terbebas daripada Jababirah. Bi'ama'na dengan makna annahu muharrarun. Dia dengan makna dia adalah terbebas. La yamlikuhu ahadun. Tak memiliki Baitullah ni sesiapa pun. Wa bihi qala Mujahid. Dengan pendapat ni berkata Mujahid bin Jabr, Ibn Abbas, Qatadah bin Di'amah As-Sudsi, dan Zubair, dan Ibnu Zubair, Allah bin Zubair. Okey, dia kata hadza mimma yajuzu hamlul ayati ala ma'nain. Ini pun termasuk di antara apa yang boleh kita bawakan ayat pada dua maksud tadi. A boleh, B boleh. Tak ada masalah. Kalau nak katakan atik itu usang, lama, tua, pasal apa, macam balik pada ayat Allah Ta'ala nyatakan inna awal baitin wudi'an linnas lallati bi Bakkah mubarakan. Mana yang rumah pertama diletakkan untuk ibadat tu adalah di lembah yang diberkati, itu Kaabah ni. Di lembah Bakkah kan. Mubarakan. Jadi dia nak kita fahamkan bahawa kalau sebutkan dia paling awal pun dia betul. Tapi nak kata dia tak dimiliki pun macam tu juga. Tidak ada siapa yang boleh claim penguasaan ke atas rumah tersebut. Jadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah, bukan milik siapa yang lain. Baik. Okey, baru datang yang ni pula, yang ketiga tadi. So jadi dia bagi tiga lah, tapi yang pertama tadi ulang dua kali. Kat sini pecah tiga. Sekejap. Nah, tapi maksudnya tak boleh pakai semua lah, boleh pakai dulu sekali. Okey, yang seterusnya adalah wa min mushtarakil mutadadi, di antara mushtarak yang mutadad, yang bertentangan, tapi dia kata yamtani'u hamlul ayati an ma'nayain alal ma'nayain, yang terhalang dibawakan makna ayat kepada dua sekali, tak boleh. Dia ada dua maksud atau tiga maksud, tak kisah. Yang pentingnya tak boleh kita bawa serentak. Kalau kita kata A, kita cakap dengan B. Kalau kita cakap B, kita cakap dengan A. Bal ya yulzamu minal qawli bi ahadihima, bahkan dimestikan daripada berpendapat dengan salah satu di antara dua maksud tadi, nafyul akhari, penafian yang satu lagi. Jadi antara contoh dia adalah apa? Lafzatu qur'u. Lafaz qur'u. Qur'un tu singular dia. Jamak dia qur'u. Fi qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah nyatakan wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang diceraikan, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menahan diri mereka, tak boleh berkahwin, tak keluar lagi untuk boleh berkahwin. Okey, salasata quru, 3 quru. Faqad warada fil lughatil arabi bi makna tuhri wa makna al-haidi. Maka telah datang quru ni dalam bahasa Arab dengan makna suci, dengan makna haid. Dia benda ni akan timbul masalah apa? Okey, dalam fiqh macam ni. Bila siapa-siapa pegang maksud quru tu sebagai haid, yang ni jumhur diorang akan kira bila perempuan tu datang haid, dia tak keluar lagi daripada kedudukan sebagai isteri lelaki berkenaan. So dia kalau dia datang haid kan, bila dia diceraikan, cerai betul mesti dalam keadaan bersih, tak sentuh. Yang sering berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, tengah-tengah haid cerai, ni adalah salah. Cerai jatuh, tapi disuruh untuk rujuk balik, tunggu sampai
haid, bersih, haid, bersih balik. Ketika tu kalau tak nak cerai, sangat cerai. Ada kan kita terang ke tajuk ni, dia kata, habis ustaz dah strike tu lah. Awak bukan nak lagi perempuan tu, sibuk apa? Kan memang nak cerai kan? Tak apalah. Ikut tertib dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Talaq kan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu menceraikan wanita, fatallikuhunna bi'iddatihinna. Mencerai mereka ikut iddah mereka. Wa ahsul iddah. Ini iddah yang, dan kiralah iddah. Iddah yang diletakkan dalam Islam. Siapa-siapa cerai bukan cara yang Nabi ajarkan ni, dia cerai panggil talak bid'ah. Jatuh tetap jatuh, orang tu berdosa. Sedap pasal Ibnu Umar buat, kan dia ceraikan bini dalam keadaan haid. Umar ceritakan, Nabi kata murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia, itu Ibnu Umar, rujuk balik isteri dia. So mesti kena tahan hatta tahid. Sampai dia cerai, hatta tathur, sampai dia bersih. Kemudian fatathur. Kemudian dia haid, bersih balik. Ketika haid tak bersih, tak sentuh tadi, ceraikan. Kalau nak cerai ketika tu. Baru kira. Adapun kalau dia kata cerai dengan haid ni benda yang kadang banyak masyarakat Islam kita tak belajar. Ketika khusus nikah pun tak cerita. Yang kadang nak marah isteri pun kadang-kadang bengang kan. Lawan ke, cakap kasar ke. Suami tu, bini dah haid. Tunggu bulan depan. Cerai bulan depan. Bulan tak boleh. Awak baru tidur dengan dia tadi. Awak baru tidur semalam. Mana boleh cerai macam tu? Macam ini cerai yang pakai bid'ah ni. Awak masih tidur dengan dia pasal boleh menyebabkan iddah tadi berpanjangan. Kena dia mengandung. Awak kena tanggung lagi. Balik pada asal dalam Islam sebenarnya benda ni adalah cara betul. Jadi macam kes ni. Jadi bila nak kira iddah tadi kan. Kalau diceraikan wanita tadi dalam haid bersih datang je haid. Datang je haid. Kalau ikut siapa kata kuruk itu adalah haid, masih lagi isteri ni boleh. Habis haid satu. Kalau yang mazhab Syafi'i yang ambil kuruk tu suci, datang je haid satu. Mana maksud dia kalau ikut kepada yang kata kuruk tu haid, maksud dia datang haid ada 7 hari lagi lah. Kalau kali ketiga, maksud dia kalau ini ketiga. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Haid ketiga ni kalau mazhab Syafi'i, datang je haid, perempuan tu bebas. Bukan lagi isteri lelaki tersebut. Kalau ikut jumhur yang berdasar pada kata-kata Umar sendiri pun, datang haid tadi, selagi haid tak habis, masih lagi isteri dia. Dan rujuk dalam tu boleh lagi rujuk. Dalam haid tu. Mazhab Syafi'i datang je haid, terus lepas. Balik rumah, bapak. Tak boleh duduk situ dah. Faham tak? Iddah rujuk tu dah habis. Jadi maksud dia bila beza penggunaan kalimah tadi, dia memberikan kesan pada masalah pilih apa mulanya atau berakhirnya ataupun perkiraan iddah tu. Nak jadi dengan haid ke dengan suci. So jadi mazhab Syafi'i suci tu kan. Datang je haid habis suci, so satulah. Kan? Lepas tu habis haid, datang pula suci. Habis suci baru 2. Lepas tu datang haid ketiga, habis jatuh ketiga, habis suci ketiga, habis lah. Tapi kalau yang lain berdasar pada kuruk tu sebagai haid, datang haid tu belum lagi. 1, 2, okay. Habis haid 1. Datang haid kedua, belum lagi. Masih lagi. Habis haid kedua 2. Datang haid ketiga, dalam haid tu masih lagi isteri. Tamat je haid tersebut 3. Tu beza, kena faham. Apa jadi dengan pilih mana maksud. Mana maksud dengan jumhur tadi akan jadi banyak nama sikitlah peluang untuk berfikir semula. Kalau mazhab Syafi'i datang je haid keluar balik. Baik. So pendapat pertama yang dia kata suci tu, dia kata wa ruwiyal ma'nal awwalu diriwayatkan makna yang pertama an Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Aisyah Az-Zuhri. Ibnu Syah Az-Zuhri So 4. Kemudian waruyal ma'nal athaniyu diriwayatkan makna kedua pula an Umar, daripada Umar, wa Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Allah bin Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, Ubadah bin As-Samit, Abu Darda, Ikrimah, Ad-Dhahhak, sampai Abu Darda lah. Ikrimah, Ad-Dhahhak, Sufyan Tsauri dan As-Suddi itu semua tabi'in. Sampai Sufyan Tsauri tabi'in. Jadi maksudnya kalau ikut situ yang ni ramai lagi lah. Yang katakan haid ni lagi ramai sebenarnya.
Yang tadi 3 orang. 4 orang, 3 sahabat, satu tabi'in. Yang ini ada berapa orang sahabat kan? Ramai kan? Saya kata jumhur tadi. So basically memang kita kata pada segi asasnya banyak orang menguatkan tajuk quru' ni sebagai haid. Ala kulihat pilihan mana satu pun tak ada masalah. So kita ikut pada apa yang dipilih kerajaan. Kalau kerajaan Malaysia pilih pendapat suci sebagai penentu, dan datang je haid, terkeluarlah perempuan tersebut daripada, kalau kali ketiga datang haid, terkeluar wanita itu daripada hubungan suami isteri dengan lelaki berkenaan. Tak boleh rujuk dah. Nak kahwin balik, akad baru, mahar baru, redha perempuan. Adapun dalam ketika masih lagi iddah, boleh rujuk bila-bila masa sahaja. Bila masa sahaja boleh rujuk. Tapi kalau kata ikut yang jumhur, lagi datang haid tadi, belum lagi. Masih lagi dalam keadaan boleh rujuk. Itu beza dia. Baik. Jadi contoh ni memang jelas lah. Kalimah quru' dia tak boleh kongsi. Kita faham kalimah tu lawan. Berbeza asal tadi. Berbeza masalah yang awal tadi kalimah atik tadi. Yang dia berbeza maksud, berlawanan maksud atau berlawanan. Tadi pertama tadi berlawanan. Datang pergi. Yang kedua tadi dia bukan berlawanan, dia berbeza. Maksud A, maksud B. Tapi dalam masa yang sama boleh pakai serentak. Kita boleh pakai serentak. Tapi yang ini tak boleh pakai serentak. Awak pilih salah satu. Awak pilih A, awak tak boleh cakap B. Awak kata quru' tu suci, awak tak kata haid. Sebab haid suci tak sama. Haid dalam sebulan tu dalam 6 hari atau 7 hari saja. Yang normal. Suci tu ada 21 hari kot, lebih kurang kan? Bukan 21 hari lah lebih kurang. Kemudian jadi dia bukan masa yang serupa. Bukan masa yang serupa. Tak disamakan langsung. Okey. Itu wa fi hadzal misali. Dan contoh yang terakhir ni, yumtana'u hamlul ayati, disekat atau dihalang. Yumtana'u ke? Hamlul ayati disekat atau dihalang, membawakan ayat alal maknayin ma'an. Kata dua maksud tu serentak. Tak boleh. Salah satu je. Okey. Li'anal qawla bi ahadihima yastalzimu nafyil akhari. Kerana berpendapat dengan salah satu di antara dua maksud tadi memestikan menafikan satu lagi. Fal matlubu minal mar'ati an tatarabbasa. Maka yang dituntut daripada wanita tadi hendaklah tunggu. Imma salasata taharin atau salasa hayat. Sama ada dia kena tunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Ulang balik Yang 3 kali suci mazhab Syafi'i pegang, yang jumhur kata 3 kali haid. Beza dia macam saya terangkan tadi. Faham So konsep ni dia tak boleh gabung. Tapi punca inilah yang kenapa percanggahan daripada ahli tafsir. Sebab kalimah tu ada maksud yang bertentangan. Cuma kadang-kadang bertentangan tadi kita boleh pakai dua-dua serentak. Tapi ada yang bertentangan tadi tak boleh pakai langsung serentak. Kena pilih salah satu. Sebab tu ada para ulama tarjihkanlah pula. Okey, tarjihkan pula mana satu yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Ikut dalam satu hadis yang hasan, Nabi kata kalian tinggal pada hari-hari akra'ikunna. Kalian tinggal pada hari-hari quru' kalian. Itu hari haid kalian, tak solat dan sebagainya. So bila gunakan itu, maksud dia ada lebih kuat kepada maksud yang kedua lah, berbanding yang pertama itu suci. Maksud haid itu lebih kuat. Ala kulli hal, kita pasal kalau kita kata haid tadi, dia dapat signifikan kiraan dia kan. Kita tahu jumlah dia tertentu. Adapun kalau suci tadi kan kita boleh kata jumlah dia panjang sangat. Panjang kan. Suci 21 hari, 7 hari haid. Kemudian suci 21 hari, 7 hari haid. Itu kaedah biasa kiraan. Yang kadang-kadang kena tahu siapa jadi bapa kan, siapa yang suami ke, kena faham tajuk ni, kiraan tadi. Baik. Dia wal ishtirak, dan ishtirak ni juga qad yakunu fil asma'. Okey, dan dia kata ishtirak ni juga kadang-kadang berlaku pada nama-nama. Isim-isim Kal qaswarah yang kita bincang itu. Ka'annahum humur mustanfirah farrat min qaswarah. Seolah-olah mereka ni macam keldai bertempiaran lari daripada qaswarah tu apa? Kita qaswarah lil asadi war rami. Seperti kalimah qaswarah digunakan untuk singa dan juga pemanah atau pemburu. Wassarim kan, lin nahar wal lail fa asbat kasarim, dan jadilah kebun ni dalam surah al-qalam.
Mana bila datangnya api dari langit ke kebun keluarga berkenaan, yang diorang bapak dia mati, kalau kita baca tafsir, bapak dia mati, bapak dia suka bersedekah, anak-anak dapat, anak-anak kerekut. Tapi bapak-bapak lepaskan je kan, anak-anak tiba-tiba dah bercadang tak nak bagi bersedekah. So diorang pun sibuk nak pergi tuai kebun diorang dalam keadaan pagi awal pagi. Jangan sampai orang miskin datang. Lalu Allah Taala pun turunkan kepada kebun diorang satu api dari langit bakar semua. Kebun tersebut kalau ikut kepada orang tempatan di Yaman berada di Sana'a. Ada tempat dia. Tak jauh di Sana'a tu memang ada satu tempat. Pokok-pokok, batu-batu kawasan semua hitam. Macam kena bakar. Sekarang tu boleh pergi tengok. Sekarang tak boleh lah. Macam sekarang ni masalah Hausi, Syiah duk jaga, payah juga. Nampak macam abang kita di Jambang kena tahan. Dia tak boleh tengok janggut-janggut kan. Siapa tak ada janggut boleh kot. Tapi tempat tu kebun tu ada. Kebun yang panggil kebun yang dibakar. Nah, diorang ketika tu, jadi bila datang tu fa'at bahat kasarim. Jadi kebun tu kasarim. Sarim tu apa? Dia kalimah sarim ni lin nahar wal lail. Digunakan untuk siang dan malam. Kalimah sarim boleh pakai siang, boleh pakai malam. Apa jadi pada kebun mereka kan? Jadi terbakar kan, cerah ataupun jadi malam, jadi gelap, hitam macam malam. Fa'as bahat kasarim. So sarim tu digunakan untuk A atau B. So jadi ini dua kalimah dipakai lah. Okey, waqad yakunu fil af'al. Dan kadang-kadang perkongsian ni pada fi'il. Seperti zon. Zon ni untuk syak dan yakin. Bila geng-geng yang kadang geng ahli kalam ni kan duk pakai zon ni, qat'i ni kan. Jangan lupa sebenarnya dalam bahasa Arab, zon ni boleh maksud yakin. Macam dalam surat Al-Kahfi. Wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Wara'al mujrimuna an-nara, ayat surah Al-Kahfi ayat 50 apa entah. Lima tiga. Kan Allah katakan wara'al mujrimuna an-nar, dan melihatlah orang bersalah ni akan api. Itu api neraka. Fazannu annahum waqi'uha. Lalu mereka bukan rasa, bukan was-was. Mereka apa? Yakin. Annahum waqi'uha, mereka pasti akan kena jatuh ke dalam neraka tadi. Walam yajidu anha masrifan, mereka tak dapati daripadanya sebarang pengalih. Tak ada apa yang boleh mengalihkan mereka daripada perkara tersebut. Jelaslah kat situ kalimah tu dipakai oleh dalam bahasa Arab, tapi bila guna istilah dalam konsep kefahaman dan sebagainya, dia asingkan. Dia kata macam ni, yakin 100%. Bila sebut syak 50-50. Bila sebut waham, berat tak percaya, percaya tak percaya 75, percaya 25. Zon ni percaya 75, tak percaya 25. Berat kepada percaya daripada tak percaya. Ini istilah yang kemudian lah. Walaupun dalam Quran Karim zon tadi tak semesti maksud sangka, rasa. Ada tempat di mana maksud dengan sangka atau rasa. Ada tempat datang maksud yakin. Dalam Quran pakai dua-dua. Sebab tu bila kita kata zonni qat'i ni kan, yang kita pakai ini zonni ni qat'i, itu bukan cara betul dalam kita beramal dengan dalil. So, balik pada asal, sebab kita berdalil tadi bukan untuk kita untuk tolak. Kalau ada dalil tu datang, kita cari pula jalan untuk tak pakai. Terutama kadang-kadang separuh orang tu kan, dia kata hadis ni zanni je, tak qat'i. Apa maksud dia? Mana hadis boleh langgar, Quran tak langgar, dia kata. Bagaimana ada ayat-ayat kita keluar macam tapi ini hadis je kan ustaz? Kita macam apa? Ini hadis je, bukan Quran kan? Kita bagi hukum, kita terang hukum kat dia. Dia kata ini hadis kan, bukan Quran kan? Kita apa dia? Ulang balik. Mudah kita dah bunyi suara macam kan? Sebab memang ada idea macam tu. Maksud dia bila zonni ni langgar tak apa, tak kafir lagi. Tu ayat tu. Tak kafir lagi. Kalau Quran ni tak boleh kafir, tak langgar kafir. Dia cakap yang tu. Ni istilah-istilah yang kadang dipakai. Tapi balik pada asal, dalam bahasa Arab zon itu ada dua maksud. Zon maksud syak,
Zon maksud yakin. Macam ayat 53 surah Al-Kahfi tadi, memang tak kata yakin. Takkan dia kata nampak dah api neraka tiba-tiba fazannu, maka mereka rasa-rasa. Kena. Mana ada mereka yakin. Annahum waqi'uha, mereka akan masuk dalam neraka berkenaan. Maka takkan ada untuknya daripada neraka tadi sebarang peralih yang mengalihkan. Patut fahamnya itulah. Okay, baik. Okey, baik. So, faham So jadi first tadi kita ambil kat situ. Iaitu punca percanggahan mereka adalah kerana setiap perkataan Quran ni ada yang sebahagiannya ishtirak. Dan penggunaan maksud tadi kadang-kadang dia ada dua. Kadang-kadang bertentangan tapi boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Kena dengan maksud ayat tadi, dua-dua boleh pakai. Tapi ada tempat tak boleh pakai. Salah satu je kita pakai. Lepas tu ada tempat yang berbeza maksud tapi tak ada pertentangan. Dia dikongsi. Okey, macam tadi lah, macam Qaswarah tadi, Sarim tadi. Lepas tu Atik tadi. As maksud dia bertentangan. Dia opposite. Jadi kita faham mushtarak ni ada tiga. Ada mushtarak yang tadad tapi boleh pakai. Ada mushtarak yang tadad tapi tak boleh pakai. Serentak salah satu je. Yang ketiga, mushtarak tak ada kaitan, memang asing-asing, masuk berlainan. Tapi dia boleh pakai untuk semua maksud. Okey, baik. Wallahilham. Kita habis kat situ. Okey, ada soalan? Ada soalan tulis? Ajar. Artis. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak jelaskan macam mana pelaksanaan haji bagi perempuan yang tiada mahram? Jazakumullah khairan. Okey. Kalau perempuan tak ada mahram, haji ikutkan sebenarnya. Tuan-tuan buka Mazhab Syafi'i yang boleh kan musafir tanpa mahram ketika nak buat benda wajib. Bahkan dalam tajuk musafir safar tanpa mahram untuk wanita, dalam kitab fiqh tuan-tuan akan jumpa dalam kitab haji. Untuk wanita yang nak pergi haji yang tak ada mahram tapi ada sekumpulan wanita dipercayai. Dia pakai dalil hadis yang tentang Nabi kata kepada Adi bin Hatim. Nabi kata kalau kau hidup, kau akan nampak tiga perkara ni. Antara Nabi sebut pada dia, yang kau akan nampak adalah kalau nyawa kau panjang, kau akan nampak seorang wanita daripada Iraq tu, pergi musafir, pergi tunaikan haji, tak takut apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Ketika tu memang dia tanyalah mana pergi perompak daripada Mudar yang biasa rompak orang sebagainya kan. Dia terkejut jugalah. Tapi memang dia kata nampak dah. Dia sempat nampak wanita tu datang, aman, bertukarnya aman negara dunia ni, sampaikan boleh musafir. Ni sebenarnya wanita musafir zaman kita sekarang ni start daripada zaman Nabi lah. Lepas Islam tersebar. Sebelum dari tu keluar-keluar tu yang cerita cowboy. Tu cowboy perempuan datang kan, perempuan datang angkat baju kan. Faham tak? Perasan tak? Kisah zaman Melayu, zaman dahulu perempuan yang jalan apa jadi? Mana ada orang biarkan? Entah tepi jalan, piwi kacau kan. Hanya lepas Islam datang berhenti sebenarnya benda-benda ni. Jadi memang dapat lah. Jadi ada para ulama kata hadis tadi untuk cerita berkenaan dengan tanda akhir zaman. Lepas Nabi datang, Islam datang, apa jadi? Tapi ada kata kat situ Nabi tak terangkan hukum halal atau haram wanita tu musafir. So dia pakai itulah dalil bahawa wanita tu boleh musafir tanpa mahram untuk pergi haji. Okey. Tapi sekarang ni masalah tajuk dia dalam mazhab Syafi'i pun memang dibenarkan untuk perkara itu. Tapi dengan syarat haji wajib, bukan haji sunat. Musafir yang wajib bukan musafir sunat. Kalau haji ketiga, keempat tak ada. Haji pertama, yes. Memang wanita tadi boleh musafir dengan cara tersebut. Yang tu yang dipakai itu sekarang ni, kerajaan Saudi pun pakai hukum tersebut. Start daripada 2 tahun lepas kot. 4 tahun lepas, tak salah saya. Dibenarkan untuk wanita yang umur lebih daripada berapa puluh tahun untuk musafir ke sana tanpa mahram. Atau dengan sekumpulan wanita-wanita yang lain lah, boleh musafir. Tapi kalau ikutkan kepada asas dia, ulang balik, kalau ikut jumhur tak boleh. Jumhur kena suami itu juga, berdasar pada hadis Nabi SAW tentang seorang lelaki kan, bini dia nak pergi haji, Nabi suruh dia temankan bini dia pergi haji. Itu tunjukkan bahawa kalau benda tu macam benda tak penting, maka Nabi kata tak apalah, biarlah dia pergi sendiri, kau pergilah, pergi jihad dan sebagainya. Tapi Nabi suruh dia hadir untuk temankan isteri dia pergi haji. Itu tunjukkan bahawa benda tu penting. So dia itu yang mungkin di Malaysia pakai itulah.
Tapi pergi Vietnam beli tudung, pergi Bali, pergi apa pun pakai hukum sama pula. Itu tak ada. Hukum yang asal dia pada safar yang wajib saja. Memang dia kalau buka kitab fiqh mazhab Syafi'i, jumpa dalam tajuk Kitabul Hajj. Ada masalah wanita musafir tanpa mahram tadi, boleh dengan sekumpulan wanita yang dipercayai, tapi lah safar untuk haji yang wajib saja. Adapun dalam jumhur memang tak benarkan langsung. Memang maksud dia kalau dia kata itu macam wanita tadi, dia tak cukup syarat lah. Pasal Nabi kata azad wa rahilah kan. Man istata' ilaihi sabila, haji ni siapa mampu kepada sebarang jalan. So jalan tu apa? Nabi kata azad wa rahilah. Bekalan dan juga kenderaan. So jadi wanita tadi pada masalah kenderaan. Maksud dia kalau dia kata tak cukup ke situ, bukan tak wajib lah. Tak wajib dia. Dan wajib pula dengan duit dia, bukan duit suami. Wajib dengan duit dia sendiri, bukan duit suami sebenarnya. Itu asas. Bukannya maksud dia suami tu kan cukupkan sampai dia boleh pergi, tak ada. Itu bukan. Wajib dengan duit dia sendiri, bukan duit suami. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Banyak orang zaman kita sekarang ni, yelah ada separuh orang tu dah masuk duit tabung haji, kita anggap nak pergi haji lah. So jadi baguslah bila kita kata keluarga lepas daripada orang tu meninggal, keluarkan duit tabung haji tadi, pergi buat badal haji. Tapi masalah kan ada orang kata macam, kalau macam tu baik saya tak payah pergi, tunggu saya mati tinggalkan duit. Ada orang fikir macam tu, buat lawak. Tapi sebenarnya benda tadi kena faham. Kalau dia kata orang terletak duit tabung haji, yang giliran dia pun datang lambat sebagainya, dia mati awal, maka kita anggap duit yang ada tu kena gunakan untuk itu dahulu, untuk tunaikan hutang dia kepada Allah Ta'ala atau untuk menaikkan haji. Adapun kalau orang tak ada duit langsung, cara hidup macam ni kita sekarang ni kan, tak pernah duit dalam bank, tak pernah ada banyak tu, dan tabung haji lagi tak ada, langsung dah tak wujud. Okay. So bila dia mati, soalan dia, adakah dia kena dibuat badal haji atau tidak? Kalau dia niat memang nak pergi, tengah kumpul duit tapi tak sempat-sempat, maka kita wajib tunaikan dia punya apa kehendak dia. Tapi kalau anda kata tak ada, tak sempat langsung, kan sibuk ke hulu ke hilir, tak pernah sempat ada peluang untuk tunaikan haji, dan tak pernah simpan duit untuk tunaikan haji, maka para ulama kata tak ada, timbul tajuk masalah badal bagi dia. Dan badal ni kena jaga sikit. Banyak sindiket yang buat badal ni sebenarnya pasal masalah apa? Badal-badal yang pelik, atau badal pelik. Macam RM1,500, RM1,500 dan sebagainya kan. Ini badal yang dikatakan tak logik. So, balik pada asal pembelanjaan orang yang pergi ke sana untuk tempat dia menetap di Mekah, untuk tempoh-tempoh dia datang tu, makan minum dia, transport dia, sebenarnya RM5,000 tak kurang. Saya tanyalah kepada kawan-kawan kita yang duduk di Madinah dulu, kan, dia duduk Riyadh ke sebagainya, bila buat haji ni, dia orang pergi sendiri pun habis banyak tu. So, bila awak pergi bagi untuk dia, bagi RM2,500, dia nak buat apa? Ni kelakar lah bila orang kata boleh buat sebagainya, tak ada. Yang lagi kelakar kalau dia kata satu senarai nama 3-4 orang. Ya Allah, apa labbaik Allahumma an aminah, labbaik Allahumma sebut semua orang tu nak ngarut. Sebab memang orang tu pergi satu orang satu kali saja. Satu kali pergi satu nama sahaja. Tak ada siapa boleh bawa 2 nama serentak. Ini yang geng-geng banyak-banyak kadang-kadang buat haji badal ni yang keluar 2,000, 1,000, 3,000 ni. Ini jangan percaya sangat. Sebab orang kat sana sendiri pun pergi, budak-budak Madinah sendiri pun pergi. Masa dia nak menetap dekat Mina berapa hari. Kat Arafah kena ada kemah tempat tinggal. Kalau tidak nak duduk buat apa? Ini panas tak? Siapa tak tahu pitam tau. Kawasan tu lapang kan, ada benda pun. Dua pokok pun sikit-sikit je dihalang. Sempat accommodation tempat tu tempat dia punya transport ulang-alik sebagainya. Ketika hari musim haji tahu tak? Taksi daripada Mina ke Mekah, Mekah ke Mina, one way RM100. RM100 per person. Ketika tu memang kau harga. Tak nak dia belah macam tu je. Kalau dia nak ambil, dia ambil lah. Kalau dia tak ambil kan, dia jalan depan kan dia dapat lah orang. Transport satu kali lindas, memang nilai dia tinggi. Sebab pada musim-musim tersebut memang duit perbelanjaan macam air. So awak tiba-tiba kata pakai RM2,000 cukup. Seriously kan? Jaga sikit. So jadi macam kes wanita ada je faham kon So ikut mazhab Syafi'i memang dibolehkan, tapi untuk haji yang wajib sahaja. Bersama wanita kumpulan wanita dipercayai. Bukan berseorangan sebagainya lah. Tapi benda ni yang terakhir diumumkan oleh Kementerian Haji Saudi yang benarkan untuk wanita yang umur dia saya tak ingat berapa, 60 ke 50 ke berapa, cek balik. Yang mana lepas umur tersebut dia boleh untuk tunaikan haji tanpa mahram. Jika tidak, dua yang restrict benda tu dua orang lah. Umrah dan juga haji ni
Sampai ada orang tumpang mahram. Tahu tumpang mahram? Travel agency kelentong lah. Kata dalam ni ada suami dia, dalam grup ni ada sekian. Ini adalah syahadatuz zur. Ini adalah penyaksian dusta yang tak dibenarkan agama. Antara perkara yang paling teruk yang dibuat oleh manusia ni, yang Nabi kata antara kabair kan, qauluz zur wa syahadatuz zur. Tak boleh buat macam tu. Dan tumpang mahram dipanggil. Tiba-tiba ikut dalam kertas tu, ini suami dia. Ke suami dia. Suami ini isteri dia. Lepas tu ada satu lagi isteri tambahan dalam kertas. Jadi main Ini jadi kes. Pasal travel agency tak ikut peraturan tadi. Tapi sekarang ni memang terbuka lah. Nikah je lah. Abu Talha kata nikah je lah dengan semua orang tu. Nikah dengan orang tu, bukan dengan Abu Talha. Terpulang, tapi pada asasnya tak ada timbul tajuk lah sebenarnya. Tapi saya pernah dengar yang kes-kes apa nikah sementara ni tak ada. Dengar dalam Islam kalau tu kata kita nikah sampai haji je lah, tak boleh. Itu nikah pengen nikah mut'ah lah. Nikah kontrak tak ada, Islam tak ada. Sebab pernikahan dia macam jual beli. Dia tak ada berwaktu. Macam orang tu kata saya jual pada awak 5 hari. Jual pada awak 3 hari, itu tak dibenarkan. Hatta masalah tadi lah, perkahwinan tadi tu tak ada nikah sedemikian. Ada juga saya dengar lah kepelikan fatwa bila boleh nikah lagi lah, tapi bukan maksud dia nikah sementara, nikah betul lah. Ya tahu, tapi jadi isteri betul lah. Boleh lah. Nabi nikah betul lah, bukan nikah tipu. Bukan nikah lepas balik haji nanti cerai balik, tak boleh. Okay, tak boleh. Nikah betul lah. Allah alam. Tapi benda ni macam kadang-kadang saya dengar lah, ada orang dia jadikan apa perkara macam ni macam alasan. Contoh macam dia kata apa, dia kata katakanlah orang tu ada anak angkat tak jadi mahram dia, lalu tinggal dalam rumah. Lepas tu nak buat macam mana? Dia makin besar, anak angkat tu perempuan, dia lelaki. So apa jadi? Dia kata nikah, tapi jangan buat hubungan. Cerita benda ni kan, dia kisah benar. Saya dengar orang ngadu kat saya. Ada ustaz-ustaz yang cakap macam tu. Dia tu untuk menghalalkan tinggal dalam serumah. Pasal perkahwinan ni bukan benda sementara. Bahkan tak ada syarat. Nikah tapi jangan sentuh. Dia panggil isteri angkat, panggil. Dia ada anak angkat, isteri angkat. Tak tahu Cina, bukan Cina buta. Ini Melayu buta. Pelik. Dia kata maksud dia untuk supaya anak angkat tadi boleh tinggal dengan bapa angkat tadi yang tak dapat disusukan dan sebagainya. Maka dia ni lah masalah bujang tu masalah dia. Yang ambil yang kadang-kadang artis-artis ni kan, ambil anak angkat perempuan sebagainya. Saya soalan dia nak macam mana hubungan dengan budak tu? Nak hubungan macam mana dengan budak tu? Nak halalkan mana untuk budak tu membesar dengan dia? Kalau yang perempuan boleh lelaki, yang lelaki boleh perempuan. Masalahnya kalau jumpa, kadang-kadang dia ambil anak angkat tak tahu mak, macam mana? Wallah alam. Ya, maknanya masalah dia budak tu. Ya, masalah bila kita kata buat macam tu tak boleh. Ini bukan hamba. Kalau hamba betul ambil bela, kemudian tarbiyah sebagai masuk Islam, kemudian kahwin je. Dapat 2 pahala ajrain. Ini apa benda kan? Dia panggil haram makan anak, faham tak? Awak ambil untuk anak angkat, bukan ambil jadi isteri angkat. Ini jaga-jaga sikit, seronok sangat kan? Orang nak beranak, nak kahwin tak mau. Betul ambil anak angkat. Dengan gaji dia ada, JKM mungkin bagi. Umur berapa? Kalau betul baby lagi tak ada masalah. Baby lagi banyak kita cari. Tak ada isteri kita tak ada, anak saudara kita boleh cusu kan. Dia di pangkat cucu saudara kita. Pasal anak saudara kita haram kita kahwin, anak dia haram kita kahwin. Anak kakak kita, anak abang kita kan, dia tak ada kahwin. Anak kakak kita ada isteri kan, isteri dia susukan, pun jadi haram untuk kita. Itu mudah, tak ada masalah. Kalau kecil lagi, bawah 2 tahun. Ini ambil dah besar. Dah besar sini. Ya jaga sikit. Tapi memang kepelikan bab fatwa ni jumpa. Itu yang kata Abu Talha kata apa, akad nikah tu kan, untuk boleh pergi haji. Saya tak pelik kalau ada orang buat. Ada orang tawarkan
Akak nak pergi ni, akak pergi dengan dia, tapi akad nikah lah. Nanti lepas balik nanti cerai pula. Ini adalah nikah yang haram. Nikah bukan untuk itu. Saya tak pelik kalau yang kes tadi keluar cerita, akad nikah apa, akad nikah dengan anak angkat untuk haruskan tinggal dalam rumah. Macam mana? Ini jaga sikit Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Saya sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.